Fokus berita dari Sabah petang ini, inisiatif sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa. Perinciannya kita bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran teruskan. Ya, Ifah. Kerajaan negeri terus komited membantu pelajar menerusi inisiatif sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa. Bantuan sekali bayar RM300 itu bagi memastikan pelajar pulang ke kampung halaman dengan lebih mudah dan selamat. Ketika ditemui RTM, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sumbangan tambang itu juga dapat dimanfaatkan semasa cuti musim perayaan. Saya harap anak-anak kita yang belajar dalam negeri ini dapat memanfaatkan sumbangan tambang untuk mereka balik kampung, dan ini boleh dimanfaatkan bukan saja hari raya tetapi Tahun Baru Cina, Christmas dan sebagainya. Sementara itu, mereka yang ditemui berasa syukur atas sumbangan yang diberikan kerajaan negeri. Sentosa ini memang memberi satu nafas baru kepada semua siswa-siswi pendidik di sini. Jadi inisiatif seperti ini memang sangat membantu dari segi pendidikan kami sebagai bakal guru pedalaman. Saya berasa bahawa inisiatif ini sangat membuka mata kami kerana ia menyatakan bahawa pemimpin di Sabah ini cakna tentang pendidikan kami sebagai pelajar di Sabah. Saya harapkan untuk inisiatif macam ini akan terus lagi berlangsung, bukan saja pada tahun ini, pada tahun-tahun akan datang juga. Jadi generasi-generasi pelajar-pelajar yang bakal melanjutkan ke Institut Pendidikan Tinggi akan dapat merasai apa yang juga kami rasa. Sentosa melibatkan peruntukan sebanyak RM6 juta dan akan memberi manfaat kepada kira-kira 20,000 pelajar. Ibu bapa bertanggungjawab mendidik dan membentuk sahsia anak dengan memberi pendidikan agama kepada mereka. Ini bagi mengelak anak-anak terjebak dengan gejala sosial yang boleh mengundang lebih banyak masalah termasuk penyalahgunaan dadah. Menurut ahli Parlimen Sipitang, didikan agama yang baik juga mampu menjadi benteng kepada golongan muda, khususnya dalam mendepani dunia mencabar ketika ini. Dalam masa sama mengukuhkan lagi institusi kekeluargaan dalam melahirkan modal insan cemerlang sebagai peneraju kepimpinan negara. Berikanlah pendidikan agama pada anak kita. Supaya kita sedia maklum ketika ini, sesuatu yang mendatangkan kegelisahan kepada masyarakat pimpinan kita lah tentang gejala sosial yang meruncing di kalangan anak-anak muda kita, buli, penyalahgunaan dadah sebagainya. Jadi ini perlu benteng yang paling kuat adalah benteng pada agama lah. Datuk Mat Bali ditemui RTM selepas majlis penyerahan sumbangan masjid dan surau serta berbuka puasa daerah Sipitang 1446 Hijrah di Masjid Kampung Banting. Kerajaan menerusi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT perlu mempertimbangkan pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat di Pekan Kundasang Ranau. Ahli Parlimen Ranau Datuk Jonathan Yassin berkata ini penting agar tindakan pantas dapat diambil sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Daripada Ranau sampai ke sini mau setengah jam. Kalau sekiranya berlaku lagi gangguan perjalanan, dan itu akan menggagalkan usaha untuk menyelamatkan mangsa-mangsa kebakaran. Kita berharap kerajaan, khususnya KPKT di peringkat persekutuan, mengambil langkah-langkah yang proaktif. Beliau ditemui RTM ketika meninjau lokasi kebakaran di Kundasang yang memusnahkan 7 premis pada Khamis lalu. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ranau Ridwan Muhammad Taib mencadangkan agar pasukan bomba sukarela turut ditubuhkan di kawasan pekan berkenaan. Saya sangat berharap untuk penduduk masyarakat kawasan Kundasang ni di kampung-kampung untuk tubuhkan satu pasukan yang bertindak balas pantas sebelum ketibaan pasukan bomba. Masyarakat dinasihati sentiasa waspada terhadap sebarang tawaran pekerjaan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun berkata, ini penting bagi mengelak skim penipuan pekerjaan khususnya di luar negara. Sebelum menerima ataupun pergi bekerja untuk skim di luar negara ini adalah lebih baik mereka ini berjumpa dengan pihak tertentu seperti Jabatan Buruh,
ataupun jabatan-jabatan yang menguruskan warga negara kita yang pergi ke luar negara ini supaya mereka ini akan diberi nasihat dan diketahui di mana mereka ini akan berada. Datuk Jauteh ditemui media dalam majlis iftar Ramadan bersama warga IPD Sandakan. Sempena program ini turut disampaikan sumbangan kepada asnaf dan anak yatim. Sementara itu di Kota Kinabalu yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman menghadiri Majlis Sungkai Perdana UMS bersama-sama lebih 500 kaki tangan dan siswa-siswi UMS. Dalam majlis ini, Tun Musa menyaksikan penyampaian cek syura berjumlah RM776,634.90 daripada bahagian zakat fitrah Majlis Ugama Islam Sabah Muiz kepada UMS. Tun Musa turut menyampaikan sumbangan bantuan zakat kepada 8 pelajar UMS selain simbolik perasmian fasiliti lift untuk kegunaan orang kurang upaya OKU di Masjid UMS. Jabatan Imigresen Negeri JIM Sabah memperketat operasi penguatkuasaan sepanjang bulan Ramadan. Operasi harian di Bazar Ramadan itu bagi mengesan dan mencegah aktiviti perniagaan yang dijalankan warga asing tanpa dokumen sah selain meneruskan ops kutip dan ops sapu untuk menangani isu pendatang asing tanpa izin parti di kawasan setinggan. Pengarah Imigresen Sabah Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusuf berkata, isu utama yang dihadapi JIM adalah proses dokumentasi tahanan khususnya warga Filipina dan Indonesia. Kita mengharapkan pihak kedutaan, khususnya kedutaan Filipina, juga pihak konsul Indonesia supaya mempercepatkan dokumen perjalanan tahanan ini untuk segera dihantar pulang. Ya. Macam Filipina, kita ada dalam kurang 4,500 tahanan dan Indonesia ada seramai 800 orang. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan barisan pengurusan, prestasi dan fungsi JIM serta keperluan menubuhkan kompleks imigresen baharu di Sabah. Sehingga kini 1,443 tangkapan telah dibuat dan 1,398 tahanan telah dihantar pulang ke negara asal melalui 29 sesi pemindahan. Sementara itu, kumpulan Afin Bank Berhad dalam kunjungannya memaklumkan komitmen untuk mengadakan program pembangunan komuniti di Sabah, termasuk pendidikan berkaitan bidang perbankan untuk pelajar tempatan selain meneruskan program tanggungjawab sosial korporat CSR. 3 bangunan Mahkamah Anak Negeri MAN dijangka beroperasi tahun ini. Bangunan itu ialah MAN Ranau yang akan siap sepenuhnya bulan ini, MAN Tongot yang siap selewat-lewatnya Mei depan dan MAN Taparuli dijangka siap September depan. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Nordin Losin berkata, MAN telah melakukan penjajaran dengan menyusun atur semula berdasarkan jawatan Ketua Adat, Ketua Anak Negeri dan Wakil Ketua Anak Negeri. Mula aktif untuk mempertimbangkan mana-mana anak negeri yang ingin menjalankan guaman Mahkamah Negeri boleh memohon. Selain daripada itu, kita juga ingin mempertingkatkan pendapatan, terutamanya man-man yang beroperasi di pejabat daerah, di Majlis Perbandaran, supaya pendapatan ini dimasukkan dalam kita punya kod 193 dan lebih kurang 100,000 lebih setahun. Beliau ditemui RTM sempena lawatan rasminya ke MAN Sandakan. Satu jawatan kuasa Mahkamah Rayuan Anak Negeri juga telah diaktifkan semula bagi mempertimbangkan mana-mana anak negeri yang ingin menjalankan guaman. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Ifa untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Ifa. Baik, terima kasih Suaran.